Okey, baik tuan-tuan, kita nak berkenalan pada hari ini dengan dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Ataupun tajuk kita hari ini ialah dhamir lah. Dhamir. Dhamir ni apa tuan-tuan? Dhamir ni adalah kata ganti nama. Kata ganti nama. KGN. Okey, muka surat mana tuan-tuan? Buka muka surat 28. Muka surat 28 ya. Kata ganti nama. Kalau kita sebut nama, dan kalau kita sebut nama, kalau kita sebut nama itu istilahnya dalam bahasa Arab, istilahnya isim zahir. Kalau kita sebut dhamir, itu lawan kepada isim zahir. Contoh kita sebut madrasah. Madrasah sekolah. Itu isim zahir. Lawan kepada isim zahir apa? Dhamir. Ini dhamir. Kata ganti nama. Kata ganti nama. Okey. Saya sebut Rasulullah. Kan? Rasulullah. Terjemahan dia utusan Allah. Tapi kalau saya sebut utusannya, nya tu dhamir. Nya tu adalah dhamir. Kata ganti nama. Dalam bahasa Melayu, kata ganti nama ni, macam kita sebut engkau, aku, lagi apa, dia, mereka, kan? Itu kata ganti nama. Dan istilah kita juga, pembahagian itu sama juga dengan pembahagian orang Arab. Pembahagian kita ada apa? Kata ganti nama diri ketiga. Kan, kata ganti nama diri ketiga, dia, kan, mereka, apa lagi? Mereka berdua, itu kata ganti nama diri kedua. Tapi kalau kata ketiga, kalau kata ganti nama diri kedua, engkau, apa lagi? Kamu berdua, kamu semua, kan? Itu kata ganti nama diri kedua, orang yang berada depan kita. Kata ganti nama diri pertama, aku ataupun kami. Aku, kami ataupun kita. Itu kata ganti nama diri. Mengustin. Okey tuan-tuan. Baik, dalam bahasa Arab, kita punya kaedah pusat ni, Akademi Bahasa Arab dulu ni. Dalam buku Ustaz Rusli letak dekat muka surat 28. Kalau dalam diagram kita, tuan-tuan boleh rujuk diagram warna pink A. Diagram warna pink A. Cuba buka. Diagram warna pink A, tuan ya. Okey. Bermula daripada hari ini, kita akan menghuraikan setiap satu daripada isim popular yang ada ni. Ni isim popular semua ni. Nama dia isim popular. Kita akan berkenalan isim popular yang pertama iaitu dhamir. Dhamir dulu. Kita akan berkenalan dengan dia dulu. Kemudian nanti kita akan berkenalan dengan isim isyarah. Kat sini. Muka surat yang lain lah. Dalam buku kita muka surat yang seterusnya lah. Kemudian nanti kita akan berkenalan dengan isim mausul. Tengah ni. Okey. Itu muka surat lain. Selepas itu kita akan berkenalan dengan isim zaraf ni. Selepas itu kita akan berkenalan dengan isim istifham kat sini. Bila dah lengkap semua ni, barulah nanti kita akan masuk diagram warna kuning pula. Diagram warna kuning A. Kuning A ni dah mula masuk fi'il, kata kerja. Okey. Hari tu, 2 minggu lepas, saya ingat 2 minggu lepas, kita dah kongsikan ataupun kita dah berkenalan dengan semua grup-grup diagram warna kuning, warna pink B ni. Iaitu kata sendi yang banyak ni. Kata sendi haraf jar, kata sendi. Ini kita akan ulang kaji juga tuan-tuan. Nanti kita akan ulang kaji juga. Diagram warna pink B. Okay.
Yang sekarang ni kita nak berkenalan dengan diagram warna kuning, warna pink A. Diagram warna pink A. Kita ambil satu dulu. Domain yang ada kat sini. Ini semua grup isim juga tuan-tuan. Ini juga grup isim. Tapi isim yang tidak memerlukan kepada salah satu daripada 5 tanda yang kita sebut sebelum ni. Yang tak memerlukan kepada salah satu daripada 5 tanda. Apa 5 tanda yang kita sebut tu? Kalau kita nak kenal perkataan tu isim, pertama sekali kena ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, ada tanwin di hujung, betul? Okey. Yang ketiganya, tanda isim apa dia? Tanda kata perkataan itu adalah kata nama ataupun isim. Hujungnya baris bawah. Okey. Yang keempat, tanda kata perkataan itu juga isim ialah dia jadi mudhaf. Dia bersandar kepada perkataan yang kedua ataupun dia bergabung dengan perkataan yang kedua. Dan yang kelima, yang menunjukkan bahawa perkataan itu isim ialah dia berada selepas haraf jar. Selepas haraf jar ataupun selepas haraf nida. Nanti kita akan ulang kaji juga. Jangan takut tuan-tuan. Baik. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan isim yang tidak memerlukan kepada tanda. Isim yang tidak memerlukan kepada salah satu daripada 5 tanda yang kita sebutkan tadi tu dah dikumpulkan dalam diagram warna pink A ni. Cuma hari ni kita akan berkenalan dengan grup ni dulu. Grup dhamir dulu. Dan grup dhamir ni grup yang sangat penting tuan-tuan, sangat penting. Sangat penting ya. Baik. Kita tengok saya dah catat kat sini. Dhamir ni maksudnya kata ganti nama. KGN ataupun kata ganti nama diri, KGND lah. Baik. Dia ada 2. Satu dhamir yang munfasil. Nama dia munfasil. Ejaan bahasa Arab dia begini. Mim, nun, fa, sad, lam. Munfasil. Munfasil. Kalau tuan-tuan nak catat boleh. Okey. Bahagian yang kedua namanya muttasil. Mim, ta, sad, lam. Muttasil. Okey, bahagian pertama namanya munfasil, bahagian yang kedua maksudnya namanya muttasil. Apa maksud munfasil dan juga apa maksud muttasil? Okey. Munfasil maksudnya dhamir, munfasil maksudnya dhamir ataupun kata ganti nama diri, ini munfasil kata ganti nama diri yang tidak bersambung dengan perkataan sebelumnya. Okey. Dhamir munfasil ialah dhamir yang tidak bersambung dengan perkataan sebelumnya. Okey, saya tulis ya tuan-tuan. Maksud dia apa? Yang tidak dhamir munfasil, tuan-tuan tulis dhamir munfasil. Dhamir munfasil ialah yang tidak bersambung, tidak bersambung dengan perkataan sebelumnya. Dhamir munfasil ialah yang tidak bersambung dengan perkataan sebelumnya. Maknanya dia sendiri. Kita tulis dia seketul. Kita tulis dia seketul. Tidak bersambung macam mana? Tidak bersambung pada sudut tulisan, pada sudut tulisan. Dhamir munfasil ialah yang tidak bersambung dengan perkataan sebelumnya. Munfasil tu sendiri, munfasil tu maksudnya apa? Kalau kita terjemah harfiah.
Munfasil itu sendiri kalau kita terjemah harfiah maksudnya berpisah. Berpisah. Kalau kita terjemah harfiah dia maksudnya berpisah. Itu maksud munfasil. Okey. Muttasil apa pula? Muttasil lawan kepada munfasil. Ini muttasil ni lawan kepada munfasil. Kalau munfasil maksudnya berpisah, muttasil maksudnya bersambung. Bersambung. Saya pilih kat mana ni? Saya pilih kat sini ya. Dalam kurungan bawah ni maksudnya bersambung. Muttasil maksudnya bersambung. Okey, sekarang ni saya nak definasikan. Definasi dia lawanlah kepada definisi munfasil. Kalau dhamir munfasil ialah yang tidak bersambung, yang tidak bersambung, ni kita garis bawahkan dia. Kalau dhamir muttasil ialah yang bersambung. Tengok sebelah dah. Bersambung dengan perkataan sebelumnya. Garis bawahkan ini. Tuan catat dulu, tak apa. Bila kita jelas definasi dia, kita akan tengok contoh dia nanti. Kita akan tengok bentuk dia nanti. Okey, ada soalan tak? Saya buka dulu soalan. Siapa nak tanya, sila unmute. Sila Ustaz, Ya, saya sila. Kak Kam. Ustaz. Kak Kau, silakan. Rasanya bila kita bagi maksud tu, kita boleh bubuh juga kat situ. Memang kita tahu domir ini ialah kata ganti nama diri kan. Tapi bila kata munfasil tu, elok kita bubuh kata ganti nama yang tidak bersambung. Bukannya yang. Maknanya boleh tambah situ. Supaya kita sentiasa ingatlah domir ni ialah kata ganti nama. Domir munfasil ialah Kata ganti nama yang tidak bersambung. yang tidak bersambung. Okey, boleh. Kata ganti nama yang tidak bersambung. Terima kasih. Yang muttasil kata ganti nama yang bersambung. Ya. Okey. Saya garis bawahkan. Yang bersambung dengan yang tidak bersambung. Okey. Terima kasih Kak Kau. Boleh ya semua? Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan yang munfasil. Dia sama je. Dia sama sahaja dari sudut terjemahan. Terjemahan dia sama. Cuma penggunaan dia lah. Penggunaan dia. Okey tuan-tuan. Saya nak padam yang saya tulis ni boleh? Saya kira macam boleh lah. Okey. Cuba tengok dalam buku kita muka surat 28 ataupun tuan-tuan rujuk kepada diagram warna pink A. Dia ada kata ganti nama diri yang pertama, yang ketiga. Kita mula dengan yang ketiga dulu. Kata ganti nama diri yang ketiga dulu. Okey, ketiga. Kata ganti nama diri ketiga. Kecilkan sikit.
Kata ganti nama diri ketiga. Untuk lelaki ya. Untuk lelaki. Huwa. Huma. Hum. Ini untuk lelaki. Sekejap lagi kita akan terjemahkan. Dalam buku tuan-tuan pun dah ada. Tapi tak apa, kita akan sama-sama jalankan dia nanti. Perempuan. Dia. Huma. Kunna. Ini untuk perempuan. Kata ganti nama diri ketiga. Maknanya orang yang tidak ada depan kita. Dia, mereka berdua, mereka semua. Tetapi dia ada untuk lelaki dan untuk perempuan. Kalau dia, lelaki, huwa. Kita akan terjemahkan, dia seorang lelaki. Dia, dalam kurungan, seorang lelaki. Kalau mereka berdua lelaki, orang Arab kata huma. Mereka berdua dalam kurungan lelaki, Arab kata huma. Mereka semua, ramai tu, mereka semua lelaki, dalam kurungan lelaki, Arab kata hum. Kalau perempuan, dia seorang perempuan, Arab akan kata hiya, dia. Fatimah kat situ kan, kita kata hiya, dia seorang. Kalau mereka berdua perempuan, huma juga sama Atas pun huma, bawah pun huma. Tulisannya beza sikit. Sebenarnya sama je. Huma. Huma Okey. Kalau ramai, mereka semua perempuan. Mereka semua, maksudnya ramai. Dalam kurungan perempuan, Arab akan kata kunna. Boleh? Kunna. Kalau lelaki yang ramai, mereka semua lelaki, hum. Perempuan semua, kunna. Okey, itu kata ganti nama diri ketiga. Kalau kata ganti nama diri kedua, iaitu orang yang berada depan kita. Engkau. Orang kata hang. Orang Kelantan kata apa? Mu. Te. Wan Dayang. Mu. Mu. Kan? Untuk lelaki, dia beza juga. Untuk lelaki, anta. Seorang anta. Kalau berdua, antuma. Kalau ramai, antum. Ini untuk lelaki. Muzakkar. Istilah lelaki ni muzakkar. Tuan-tuan jangan lupa, lelaki istilah dalam bahasa Arab muzakkar. Kalau perempuan, seorang, engkau, dalam kurungan seorang perempuan, disebut anti. Ini perkataan yang kata apa, yang tak asing pada kita lah. Anti. Anta, anti ni selalu dengar. Kalau berdua sama juga, antuma. Kalau ramai, kamu semua, nama. Kalau ramai, kamu semua perempuan. Kamu semua dalam kurungan perempuan. Sebutan dia antunna. Okey, saya ulang balik. Kalau engkau untuk lelaki, anta. Kamu berdua
dalam kurungan lelaki antuma. Kamu semua dalam kurungan lelaki, antum, kamu semua lelaki. Kalau perempuan, muannas. Istilah perempuan dalam bahasa Arab muannas. Engkau dalam kurungan perempuan, anti. Kamu berdua, antuma. Tengok, sama. Lelaki perempuan, sebutan dia sama. Kat sini pun sama. Kata ganti nama diri ketiga pun sama. Huma. Kalau kata ganti nama diri kedua pun sama. Antuma. Kamu berdua lelaki, kamu berdua perempuan. Kalau ramai, perempuan, antunna. Kamu semua perempuan, antunna. Kalau depan saya semua perempuan, saya akan tanya, antunna semua apa khabar? Antunna. Baik. Itu untuk kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri pertama. Kata ganti nama diri pertama, iaitu kita lah. Aku, kita yang sedang bercakap ni. Dia ada dua. Lelaki dan perempuan, dia berkongsi perkataan yang sama. Lelaki dan perempuan, dia berkongsi perkataan yang sama. Lelaki, perempuan. Lelaki dan perempuan. Apa dia? Ana, nahnu. Lelaki dan perempuan berkongsi perkataan yang sama. Ana dan juga nahnu. Ana, kita tahu ana. Dalam cerita Piramli pun guna ana. Aku. Ana lapar lah dia kata. Ana kan? Okay. Nahnu kami. Nahnu kami. Boleh tuan-tuan? Ini dhamir munfasil. Dhamir yang berpisah. Dhamir yang tidak bersambung. Okey. Ada soalan? Silakan. Abang Ali ada soalan ke? Cara buka mic tadi. Afwan Ustaz. Silakan. Kalau yang fahim tum tu macam mana Ustaz? Okey, terima kasih soalan Encik Farouk. Itu kita letak dekat dhamir muttasil. Sekarang kita pergi dhamir muttasil pula, dhamir yang bersambung pula. Boleh? Baik, kita pergi dhamir yang bersambung pula. Sekejap masa kita Oh, masa kita sekejap berlalu tuan-tuan. Tadi masa mula-mula pukul 9 tu rasa macam lama nak habis pukul 11 ni. Kita tengok sekarang dah 10.50. Okey. Untuk yang bersambung, maksudnya apa? Bersambung dengan perkataan sebelumnya. Tuan-tuan tengok dalam kita punya diagram. Sebelum kita tulis dekat whiteboard, tuan-tuan tengok dalam diagram kita. Dhamir munfasil. Tengok munfasil. Ni bentuk dia. Okey. Cuba tengok dhamir muttasil. Muttasil maksudnya bersambung. Bersambung dengan perkataan sebelumnya. Tuan tengok. Ustaz Rushdi letak siap-siap titik kat situ. Titik, ada dhamir. Titik, ada dhamir. Titik itu maksud apa? Titik itu maksudnya perkataan sebelumnya lah. Okey. Yang mana dhamir tu dia bersambung. Okey. Tuan-tuan tengok sini Saya tulis pada tuan-tuan. Kata ganti nama diri ketiga dulu. Baik. Kata ganti nama diri ketiga. Harap-harapnya muatlah insya-Allah. Kalau lelaki. Kalau hu dia akan jadi hu saja. Betul. Asalnya huwa. Tapi bila dia bersambung dia akan jadi
hu saja. Ataupun kalau berdua dia bersambung dia akan jadi huma. Sama juga. Kalau ramai dia akan kekal dengan hum. So yang berbeza mana? Satu je. Asalnya huwa dia akan jadi hu saja. Okey? Kita tengok pula kalau perempuan. Ni lelaki. Kalau perempuan, kalau dia tidak bersambung, ia. Kalau dia tak bersambung dengan perkataan sebelumnya, dia akan jadi ia. Tetapi kalau dia bersambung je tuan-tuan, dia akan jadi ha. Kalau dia bersambung dengan perkataan sebelumnya, dia akan jadi ha. Kalau berdua, ketika dia bersambung, dia kekal huma. Kalau ramai perempuan, ketika dia bersambung, dia kekal hunna. Okey. Ini saya gariskan mana yang betul-betul berubah. Saya padam, saya tulis balik, bagi besar sikit. Yang betul-betul berubah mana tuan-tuan? Huwa ni. Tengok ni. Ketika dia bersambung, dia akan jadi hu macam ni. Itu lagi hiya. Betul-betul berubah. Akan jadi ha. Tengok Tengok ni. Huwa akan jadi hu. Dia akan jadi ha. Ini untuk perempuan. Kata ganti nama diri ketiga. Lagi saya akan jawab soalan Cik Faru. Ustaz, baris dia tu memang baris ni lah, kekal lah. Ya, baris dia baris kekal macam ni. Huma. Kadang-kadang jumpa hem tu macam mana pula? Itu soalan advance tak cerita lagi. Bagus. Soalan yang baik daripada Puan, malah hilanglah nama. Puan Aminah Puan Linda. Linda. Puan Linda. Soalan yang baik. Kadang-kadang bunyi him. Ghairil maghdubi alaihim. Okey, nanti kita akan cerita kenapa ada yang bunyi him. Itu kita minggu depan kita cerita boleh? Minggu ni kita berkenalan dulu dengan dia. Boleh. Okey, syukran. Okey, kalau lelaki, kata ganti nama diri kedua. Lelaki Okey, lelaki. Kalau anta kan, kalau munfasil anta. Ketika dia bersambung dengan perkataan sebelumnya, ketika dia muttasil, dia bersambung, dia akan jadi ka. Ka. Kalau antuma ketika munfasil, waktu dia muttasil dia akan jadi kuma. Kuma. Baik. Ketika antum, waktu munfasil antum, ramai kamu semua lelaki, waktu dia muttasil bersambung dengan perkataan sebelumnya, dia akan jadi kum. Sebab itu kita baca apa? Assalamualaikum. Kamu semua. Tapi lelaki, perempuan tak masuk ke Ustaz? Kalau sebut lelaki, perempuan pun masuk sekali. Macam kita sebut pada pertemuan minggu lepas lah. Macam apa? Gerabak LRT kan. Kalau warna biru tu, perempuan pun boleh masuk sekali. Tapi kalau warna pink,
untuk perempuan sahaja. Kalau guna Assalamualaikum, lelaki pun boleh, perempuan pun masuk sekali. Tapi kalau guna untuk perempuan, lelaki janganlah masuk. Okey. Untuk perempuan pula, jika sekiranya munfasil, sebutannya anti. Ketika muttasil, dia bersambung dengan perkataan sebelumnya, sebutannya ki. Ki, engkau. Seorang perempuan. Ki, Jadi, yang saya tulis kat sini ni tuan-tuan, nanti ibu ayah sekalian boleh tengok balik diagram kita tu, dekat domir tu dia tak ada baris. Tak ada baris kan? Nanti bariskan sendirilah. Tapi kecil sangat lah Ustaz, kecil sangat. Kecil sangat tu tak dapatlah nak bantu. Tapi kalau tak apa, diagram tu dia memang Ustaz Rusdi sengaja tak nak bariskan. Supaya tuan-tuan terbiasa. Bila jumpa dia, tuan-tuan dah boleh agak baris dia. Itu kaedah. Guru-guru dulu memang dia suka macam tu. Kan? Dia kecil kan dan dia tak bariskan. Supaya kita ni tak manja sangat lah. Tak manja. Kaedah dululah, wallahualam. Okey. Kalau antuma, ketika munfasil antuma, perempuan antuma, sewaktu dia muttasil, sama juga. Huma. Cuba tengok. Laki pun sama. Ini pun sama juga. Kata ganti nama diri ketiga. Huma. Sama Okey, ketika ramai. Kalau kat sini antunna. Perempuan dia akan jadi kunna. Kunna. Okey. Yang terakhir, kata ganti nama diri pertama. Okey, lelaki dan perempuan sama saja. Maaf tuan-tuan. Lelaki dan perempuan sama sahaja. Lelaki, perempuan. Dia berfungsi sebutan. Berfungsi sebutan dan tulisan. Kalau ana ada dua jenis. Yang pertama, ya sahaja, ya mati. Yang kedua, nun baris bawah, iaitu ni. Okey, pertama, ya mati. Ini pun saya akan jelaskan minggu depan, insyaAllah. Yang kedua, nun tanda mati. Ni. Okey, yang pertama, ya mati. Yang keduanya, ni. Ini untuk ana. Ketika muttasil bersambung, dia boleh dua. Untuk ana. Untuk nahnu, kami. Ketika muttasil bunyinya na. Okey tuan-tuan. Minggu depan saya akan tuliskan satu bentuk lakaran. Contoh macam huwa munfasil. Ketika muttasil saya akan tulis bawah dia. Huma ini munfasil. Ketika muttasil macam mana? Bawah dia saya akan tulis. Ini kita letak pisah dulu. Pisah dulu. Tapi makna dia tuan-tuan, makna dia sama aja. Okey. Sekarang ni tuan-tuan buka kita punya buku muka surat 28. Muka surat 28 Boleh tak tuan-tuan ni kita nak tutup kelas kita ni? Kita unmute belaka, unmute. Tapi kalau ada gangguan tuan-tuan jangan unmute lah. Okay, tuan-tuan boleh unmute. Sama-sama baca dengan saya boleh? Seorang-seorang sunyi ya tuan-tuan. Rasa macam
cakap dengan cermin pula tak buka mic. Tapi kalau ada gangguan, tuan-tuan rasa macam tak sesuai, tuan-tuan tutuplah. Baik ya. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya akan terjemahkan dalam bahasa Melayu dan juga saya akan sebut dalam bahasa Arab. Tuan-tuan sebut bahasa Arab dia sajalah. Tuan-tuan semua orang Arab agak kan? Okey. Saya akan sebut bahasa Melayu dan bahasa Arab, tuan-tuan sebut bahasa Arab dia sahaja. Selesai ni kita tutup majlis kita insya-Allah. Okey. Dia ini kita fokus pada dhamir munfasil ya. Kita fokus pada dhamir munfasil. Dhamir munfasil yang mana? Yang ni. Yang ni. Ini dhamir munfasil. Yang terpisah dengan perkataan sebelumnya. Okey, kejap lagi kita akan tengoklah kalau ada sikit-sikit soalan yang nak tanya boleh lah. Baik. Pegang kita punya buku muka surat 28. Saya akan sebut bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Tuan-tuan sebut bahasa Arab ni saja ya. Sama-sama dia seorang lelaki, huwa. Mereka berdua lelaki, huma. Mereka semua lelaki, hum. Dia seorang perempuan, hiya. Mereka berdua perempuan, huma. Mereka semua perempuan, hunna. Engkau seorang lelaki, anta. Kamu berdua lelaki, antuma. Kamu semua lelaki, antum. Engkau seorang perempuan, anti. Kamu berdua perempuan, antuma. Kamu semua perempuan, antunna. Aku, ana. Kami, nahnu. Okey, sekali lagi tuan-tuan, boleh tak sama-sama dengan saya sekali lagi? Semula ya, daripada atas. Dia seorang lelaki, huwa. Mereka berdua lelaki, huma. Mereka semua lelaki, hum. Dia seorang perempuan, hiya. Mereka berdua perempuan, huma. Mereka semua perempuan, hunna. Engkau seorang lelaki, anta. Kamu berdua lelaki, antuma. Kamu semua lelaki, antum. Engkau seorang perempuan, anti. Kamu berdua perempuan, antuma. Kamu semua perempuan, antunna. Aku, ana. Kami, nahnu. Okey, tuan-tuan, terbaik insya-Allah. Okey, minggu depan kita akan jalankan dhamir muttasil. Kita akan jalankan dhamir muttasil. InsyaAllah dengan contoh, sebab dhamir muttasil ni kita tak boleh jalankan dia dengan sendirinya. Dia mesti ada perkataan sebelumnya. Contoh kitab ke, kereta ke, kita gabungkan perkataan kitab tu dengan dhamir ni. Baru kita boleh jalankan dia. Kalau ini apa? Sebab sendirinya. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya mutekan dulu tuan. Saya nak jawab sedikit soalan daripada Cik Farouk tadi. Ustaz, fahimtum tu macam mana Ustaz? Fahimtum tu itu dalam fi'il. Dia tak ada kat sini. Kedudukan dia tak ada kat sini. Okey, dia tak ada kat sini. Itu nanti kita belajar fi'il, insya-Allah kita akan jumpa dia. Boleh Cik Farouk Okey. Boleh Ustaz. Okey. Afwan. Tadi soalan Puan Linda apa tadi? Alamak. Soalan Puan Linda. Yang home tu kadang-kadang jumpa him. Okey. Puan Linda pegang dulu soalan tu, minggu depan kita huraikan sebab kita akan jumpa insya-Allah. Okey. Baik. Ada soalan lain silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, ini sikit lain sikit pasal tajwid. Kita bila cakap, diorang bila bercakap antum, terang antum. Kenapa dia tidak pakai ihfa ke, hukum ihfa ke masa menyebut antum?
Okey, Imran, soalan yang bagus. Okey, saya mutekan dulu. Kenapa tidak diikhfakan? Baik, kalau dalam bacaan Al-Quran, kita ikhfakanlah. Kita ikut hukum tajwid. Dia punya tajwid. Kalau dalam bacaan Al-Quran, kita wajib baca dengan bertajwid ikhfa, izhar, idgham semua. Tapi dalam bacaan biasa di luar Al-Quran, kita tak wajib nak mengikut tajwid. Tak ada masalah. So kalau kita baca Al-Quran, wala antum abiduna ma a'bud. Itu kena ikutlah tajwid panjang pendek, ikhfa, apa semua kena. Tapi kalau setakat kita sebut antum buat apa ni? Antum buat apa? Itu tak payah. Tak payah. Antum buat apa ni? Satu lagi. Sebab itu di luar Al-Quran. Boleh Puan Rahmah? Baik. Okey, ada soalan terakhir? Soalan padu-padu lah. Haji Fauzi lah. Haji Fauzi ni dah alim lah ni. Tak boleh masuk wilayah kita ni. Tak alim lagi Ustaz. Tak alim lagi. Tak ikut. Banyak juga dia tak tahu Ustaz. Saya nak ikut Ustaz. Okey. Okey, bagus. Okey Ustaz. Tahniah. Okey, siapa ada soalan? Silakan, siapa ada soalan? Abang Ali tak ada soalan minggu ni. Alamak, sunyi ya. Okey, yang lain-lain tu bawah-bawah tu. Cik Rozano, Haji Salman Al-Jawhari. Haji Salman. Hal Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya guna suami saya punya akaun. Oh, sila. Sorry. Ya kan Haji Salman. Okey, yang lain-lain tu Yusnidar. Ini selalu juga hubungi saya. Bagus. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan. Tuan-tuan, insya-Allah minggu depan kita akan huraikan dengan lebih terperinci. Kita akan berkenalan secara rapat lagi dengan dhamir. Okey, dhamir ni dia penting. Dia sangat penting, tetapi tuan-tuan jangan risau. Dia mudah je tuan-tuan ya. Minggu depan kita akan garis bawahkan mana-mana dhamir yang kita dah biasa. Contoh macam anta. Anta ni biasa. Piramli biasa guna lah. So ni tak payah nak pening-pening fikir lah. Ana kita pun biasa guna dalam percakapan kita. Kom ni biasa. Assalamualaikum. Ka biasa. Dalam tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Ni biasa. Ini pun biasa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini soalan Puan Linda tadi kita akan jawab nanti insya-Allah. Okey. Ni ada yang dah kita biasa. Baik, moga-moga ada manfaat dia, kebaikan kita yang kita dapat pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkasar bahasa mohon maaf tuan, kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Iyakum. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nanti dia tengok rakaman ya. Rajin-rajinlah tengok rakaman tu. Ulang kaji.